Marwah dijunjung, nilai murni disanjung, amalkan kebajikan, cegah kemungkaran. Kepada pemimpin-pemimpin parti, khususnya yang terhormat yang turut hadir. Alhamdulillah, pada pagi Sayyidul Ayyam yang barakah ini, kita himpunkan seluruh keluarga besar bersatu dari Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak untuk menggilap, iltizam serta menyemarakkan semangat perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air tercinta kita. Kita baru kembali daripada medan perang di 6 buah negeri dengan kemenangan yang lebih bergaya, khususnya sokongan padu di kalangan umat Melayu. Tahun lalu kita bertempur dalam peperangan yang lebih besar di pentas politik nasional dan berjaya melakar lanskap politik baru di Malaysia dengan menawan 74 kursi parlimen di bawah panji-panji Perikatan Nasional. Alhamdulillah. Saya ingin menzahirkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh ahli bersatu, khususnya para perwakilan dan pemerhati sekalian yang telah bertungkus lumus mengerah tenaga dan keringat demi untuk memastikan kemenangan bersatu dan Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang lalu. Sesungguhnya kemenangan ini adalah hasil muafakat yang utuh, komitmen yang jitu dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada parti dan perjuangan yang ikhlas untuk rakyat. Saya juga ingin melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada teman sejati perjuangan kita, ya ini PAS, tepuk tangan, dan gerakan yang telah pun bersama-sama melayari bahtera perjuangan Perikatan Nasional sehingga kita mengecapi kemenangan seperti yang kita lihat pada hari ini. Alhamdulillah. Adapun kekuatan yang kita bina selama ini adalah untuk menang dalam pilihan raya. Namun perjuangan yang sebenar adalah keikhlasan dan persahabatan, istiqamah dalam perjuangan, melangkah maju demi perubahan dan tidak berundur walau diasak dengan sogokan. Marilah kita hayati kata-kata Churchill, in war, resolution, in defeat, defiance, in victory, magnanimity, in peace, goodwill. Iltizam politik dan prinsip perjuangan yang teguh adalah faktor kejayaan kita melakukan perubahan besar lanskap politik negara dengan lonjakan sokongan rakyat dalam pilihan raya umum dan pilihan raya negeri yang lain. Jangan rasa takut ataupun menikus bila kita menjadi sasaran. Inilah mehdah dan tribulasi apabila kita berpegang teguh dan berakar dengan adilisme perjuangan parti kita. Kita diuji kerana kita kuat, dan kita diuji kerana tekad dan keteguhan kita. Dasar Malaysia mengenai Palestin ini, saudara, adalah amat jelas. Negara kita ini telah pun menyokong perjuangan rakyat Palestin daripada mula lagi, dan mengutuk sekeras-kerasnya kezaliman dan genosid yang dilakukan oleh rejim Israel. Atas jenayah yang dilakukan, Benjamin Netanyahu mesti dibawa ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa untuk dihukum. Di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, Dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 telah dijajarkan dengan rancangan Malaysia ke-12.
Malangnya, apabila Pakatan Harapan memerintah, dasar ini tidak lagi dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, PS memperkenalkan kerangka ekonomi madani yang tidak mempunyai sasaran yang jelas dalam satu tempoh yang tertentu mengenai pertumbuhan ekonomi negara dan pengagihan kekayaan yang adil dan saksama untuk semua rakyat. Malah ekonomi madani gagal untuk melakukan satu komitmen yang jitu untuk membangunkan masyarakat Bumiputra. Sehingga hari ini Pakatan Harapan masih gagal. Saya ulang, masih gagal. Gagal untuk membuktikan bahawa mereka mempunyai perancangan pembangunan ekonomi yang tuntas untuk negara. Betul tak? Proses pemulihan ekonomi masih perlahan. Walaupun ancaman COVID-19 telah lama berakhir dan semua sektor ekonomi telah pun dibuka. Sepatutnya dengan berakhirnya COVID-19 dan pembukaan ekonomi dunia, Malaysia segera mengambil peluang untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka menyusut. Saya ulang, menyusut. Kepada 3.9% pada tahun ini berbanding unjuran 4.3% pada bulan April tahun ini. Jumlah pelaburan langsung asing FDI merudum sebanyak 60%. Saya ulang, 60%. Iaitu daripada 55.4 bilion ringgit untuk tempoh 9 bulan pertama tahun 2020 kepada 22.3 bilion ringgit saja untuk tempoh yang sama tahun ini. Sekarang pun rakyat mengeluh dan terus mengeluh tentang kenaikan harga barang. Saya turun ke bawah berjumpa dengan ramai orang. Hampir semuanya kata harga barang mahal. Sehingga ada yang berkata pada saya, kita ni macam dah tak ada kerajaan dah. Betul? Macam tak ada kerajaan. Maknanya mereka dah sampai ke tahap letih, longlai, dan pastinya kecewa dengan sikap kerajaan yang tidak ambil peduli tentang nasib mereka ini. Tekad perjuangan bersatu adalah selari dengan perjuangan nasionalisme Melayu yang adil, yang seimbang, inklusif dalam sebuah negara berbilang kaum seperti yang diperjuangkan oleh pejuang-pejuang bangsa kita yang terdahulu. Usaha juga mesti kita lakukan segera untuk Perikatan Nasional kita ini kembali semula ke Putrajaya sebelum nasi menjadi bubur. Dan hanya dengan cara inilah cita-cita songsang mereka itu boleh kita halang. Bersatu sentiasa tuntas mendaulatkan dan mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, di samping menghormati hak semua kaum untuk mengerti agama dan mengamalkan bahasa ibunda dan budaya masing-masing secara aman dan harmoni seperti yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Inilah pasak keseimbangan, kestabilan dan keharmonian negara yang berbilang kaum dan agama ini.